Malam ni mungkin ada yang belum tahu lagi. Ada juga yang bertanya dengan saya siapa jadi menteri tu, menteri ni, okey. Saya rasa saya beritahulah sekali lagi ulangi apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pertama, Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk makluman tuan-tuan, kalau boleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tak nak jadi Menteri Keuangan ni seperti mana yang telah diumumkan. Namun ada perkara-perkara yang saya tak boleh nak terangkan di dalam live ini, benda yang merupakan satu benda yang sulit, rahsia kerajaan. Akhirnya untuk mengelakkan daripada orang ni menjadi menteri dalam Menteri Kewangan dan sebagainya, dan untuk jalan tengah, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat menjadi Menteri Kewangan. Jadi jangan pertikailah benda ni. Keputusannya sangat sukar tuan-tuan, sangat sukar. Okey, itu sebablah ada penangguhan dan sebagainya. Namun alhamdulillah dah selesai diumumkan 28 menteri dan 2 orang timbalan Perdana Menteri 28 orang tuan-tuan, total semua sekali 28 orang. Ada orang tanya kenapa tak ramai orang Melayu. Ini pun pening juga saya nak jawab. Macam manalah korang ni buat kenyataan tak tengok dulu fakta. Kena tengok fakta ni tuan-tuan. Saya dah fikirkan benda ni. Saya dah kirakan orang Melayu tuan-tuan ada 16 orang menteri Melayu. Macam mana kata Melayu tak cukup lagi? Aduh, pening korang ni. Kemudian kita ada Menteri Tionghoa, Chinese ada 5 menteri 5 menteri, 16 Melayu, 5 Chinese, 1 Indian minister. Kemudian kita ada juga menteri-menteri daripada Sabah dan Sarawak, Peribumi Sabah dan Sarawak, 6 orang menteri. 6 orang menteri. Kalau nak kira kan, Bumi Putra ni dah jadi 22 orang Bumi Putra. Saudara, dah ada 22 orang Bumi Putra. 6 orang je yang bukan Bumi Putra. Apa lagi yang puak-puak PN kata dikuasai DAP dan sebagainya. DAP ni cuma tuan-tuan, ni pun saya nak beritahu kejap lagi daripada 28 orang menteri ni saudara, PKR ada 8 menteri je tuan-tuan. UMNO ada 7 orang menteri. DAP hanya ada 4 orang menteri. PBB ni GPS Sarawak ada 3 orang menteri. Amanah ada 2 orang menteri. PDP ada 1 orang menteri. PRS ada 1 orang menteri. APCO ada 1 orang menteri. Bebas ada 1 menteri. Ini yang jumlahnya 28 orang. 28 orang. Jadi saya nak beritahu dengan saudara, ada yang tanya kenapa ada daripada parti warisan lah, parti apa ni, banyak lagi lah parti-parti yang kecil-kecil ni semua belum dapat jawatan. Untuk makluman tuan-tuan, hari ni Perdana Menteri hanya mengumumkan untuk pelantikan Menteri Kabinet. Sebab kita kena form the cabinet very fast sebab kita kena menangani masalah-masalah yang bakal mendatang, masalah banjir, masalah kos sara hidup, masalah kenaikan harga barang, masalah nak pulihkan ekonomi, nak bawa masuk balik pelabur, nak bawa masuk balik foreign direct investment, nak meningkatkan domestic direct investment. Semua benda ni nak kena fikirlah. Perlu ada mesyuarat kabinet, dan mesyuarat kabinet khas akan diadakan pada hari Isnin ini mengikut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Minta maaf tuan, sebelum terjauh pergi, kabinet yang baru diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah ia menepati hasrat kerajaan perpaduan yang dititah oleh Majlis Raja-Raja baru-baru ini? Pada pandangan saya, ianya lebih daripada menepati, kerana kali ini tidak macam ketika Muhyiddin diangkat menjadi Perdana Menteri, ketika Datuk Seri Ismail Sabri diangkat menjadi Perdana Menteri. Ada puak-puak tertentu, kumpulan-kumpulan tertentu telah disisihkan oleh Perdana Menteri.
Dan bila ada kumpulan tertentu disisihkan, sedangkan mereka inilah yang berkuasa di dalam parti, sudah pastilah tidak akan ada kestabilan. Hari ini kita lihat kebanyakan daripada mereka yang dilantik ni adalah merupakan peneraju utama parti. Presiden parti ada tempat, timbalan presiden parti pun ada tempat, naib presiden parti pun ada tempat, kecuali yang mana yang dah berehat tu tak ada tempat lah, kan. Takkanlah Datuk Seri Ismail Sabri nak ambil jawatan menteri, dia dah pernah jadi menteri, betul lah. Ini kita kena faham lah, betapa pentingnya kestabilan di dalam UMNO itu akan menjamin kestabilan kerajaan perpaduan ni. Kalau misalnya sekali lagi seperti mana yang puak-puak geng pengkhianat hari ini menggunakan media-media yang mereka kontrol. Kita tahulah geng-geng Dini, geng-geng apa ni, Tun Faizal ni hari ni rancak menggunakan platform mereka untuk menyerang Datuk Seri Presiden UMNO. Dulu mereka kata kalau undi BN, Anwar akan jadi Perdana Menteri. Lepas tu hari ni mereka pula kata kalau undi apa ni apa dia cakap? Undi Pakatan Harapan. Ini hari ni pula dia kata undi PH dapat Zahid. Undi BN dapat Anwar dan DAP. Sebenarnya akibat daripada kita terperdaya dengan mainan mulut-mulut manusia macam ni lah, kita akhirnya tidak ada satu kerajaan pun dapat dibentuk secara bersendirian, kerana terperdaya dengan Perikatan Nasional ni lah, kan. Mereka kata kalau undi BN maka akhirnya Anwar akan jadi Perdana Menteri. Maka ramai yang telah mengambil keputusan mengundi Perikatan Nasional, apatah lagi dapat imbuhan, dapat duit, kan. Bukan susah sangat, angkat sumpah je, wallahi saya undi PAS dapat duit. Pakai baju dia orang dapat duit, kan. Buat TikTok untuk dia orang, dapat sampai ratus ribu. Bila selebriti ni semua, mereka ni dibayar dengan cukup lumayan. Siapa yang tak nak menyokong mereka ni? Bila ramai sangat yang memainkan peranan mereka di TikTok ni, golongan muda ni pun terpengaruh. Apatah lagi kita tengok mereka pun bijak, mereka membayar terutamanya pengundi-pengundi luar dan pengundi-pengundi muda. Kerana mereka tahu pengundi-pengundi muda ni rata-ratanya tidak mempunyai pendirian politik yang jelas lagi, kan? Jadi bagi saya, tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mempunyai pendirian bahawa a person is innocent until proven guilty, maknanya seseorang itu tidak bersalah sehinggalah dia dibuktikan bersalah di mahkamah. Kita tak, kalau boleh tak payah cerita lah, kalau kita buka cerita pendakwaan terpilih, sudah pasti akan ada yang terguris. Sebab bila Mahathir memerintah, Mahathir menzalimi pemimpin UMNO, dalam tu ada juga orang daripada PH juga. Jadi lebih baik kita jangan buka cerita lama ni, kita letak tepi. Kita letak tepi. Cuma kalau nak memerintah, kena libatkan semua orang. Seterusnya, yang tanya, kabinet yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni adalah kabinet Golden Handshake. Terima kasih sebab menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Dia macam inilah. Bagi saya, perlantikan Datuk Zahid ini ialah di atas keyakinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa beliau sangat yakin dengan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kalau saya Perdana Menteri pun sudah pasti saya akan letak timbalan saya, orang yang saya paling yakin dan paling percaya. Orang yang saya paling yakin dan saya paling percaya. Percaya dari siapa? Pertama sekali, saya sudah pastilah nak memastikan orang yang akan menjadi timbalan saya itu ialah orang yang boleh menguatkan kedudukan kerajaan perpaduan ini. Kalau kita bagi mandat kepada orang lain, kemudian tiba-tiba orang ini dengan kuasa yang dia ada sebagai timbalan Perdana Menteri, dia bertanding Presiden UMNO, dia menang.
ada tak jaminan bahawa orang ni tidak akan bawa UMNO untuk bersama dengan Perikatan Nasional dengan demand kerusi Perdana Menteri? Dan pada ketika itu, mungkin 6 bulan daripada sekarang, tak mustahil orang macam Muhyiddin dah jadi kluster mahkamah tu naik mahkamah, ada 2-3 orang lebay pun nak mula tu naik mahkamah. Mereka akan sanggup bagi jawatan Perdana Menteri ni pada UMNO. Betul tak? Jadi kalau tidak ada orang yang betul-betul Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh percaya, yang tidak boleh dijual beli, Datuk Seri Zahid adalah satu-satunya manusia yang dah terbukti dalam UMNO tak boleh dijual beli. Apa bukti dia? Apa dalil dia? Dalil dia mudah. Dia tidak ada sebarang kes mahkamah. Bila dia kena kes mahkamah? Bila mana sebelum dia pergi ke Mekah, dia dipanggil oleh Tun Dr. Mahathir, dia diminta untuk bubarkan UMNO, dia diminta untuk menyertai bersatu, dia tak nak. Malah dikata takkan ular lidi nak telan ular sawa. Kalau saya bubarkan UMNO, kubur saya banjir. Bila Mahathir kata kenapa banjir lah? Yalah, UMNO ada 3.7 juta ahli, semua orang kencing kat kubur saya, banjir. Orang marah. Betul tak? So, Datuk Zahid adalah orang yang terbukti pernah diancam, diugut, dia memilih untuk berhadapan dengan 87 pertuduhan. Daripada membubarkan UMNO, dia mempertahankan UMNO. Jadi kalau saya duduk di tempat Datuk Seri Anwar Ibrahim pun, saya akan pilih orang yang kerat 18 pun, dia akan berdiri teguh bersama dengan saya. Betul tak? Betul. Sebab resepi kerajaan yang kuat ini, resepi kerajaan yang kuat itu sangat penting. Jadi kalau kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebagai orang yang pernah 24 tahun duduk di luar kerajaan, memang betul dia pernah jadi Perdana Menteri, tetapi dia pernah meninggalkan kerajaan ni 24 tahun. Dia perlu seorang gandingan yang kuat. Dan bagi saya, Datuk Seri Zahid adalah gandingan terbaik yang cukup berpengalaman, yang boleh membantu beliau untuk memastikan negara ini dapat dipacu dengan sehabis baik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey?